Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar kepada semua pelajar tahun 4 dinamik. Okay, hari ini hari Selasa 17 Ogos 2021 dan kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4. Okay, untuk hari ini kita akan sambung apa yang kita bincangkan pada minggu lepas. Okay, seperti yang mana cikgu dah maklumkan, hari ini kita hanya nak fokus kepada bahagian C, kertas 2 bahagian C, membina karangan. Okey. So untuk bahagian C, seperti mana yang pelajar sedia maklum, pelajar akan diberi dua pilihan. Akan ada dua soalan karangan, pelajar hanya cuma perlu pilih satu karangan, satu soalan untuk dibina karangan. Okey, jadi ini contohlah. Anggaplah kita dah pilih soalan ini. Okey, jadi apakah soalan dia? Okey. Kita baca, okay, setiap orang mempunyai kenangan manis yang tidak dapat dilupakan. Ceritakan pengalaman manis yang pernah kamu alami. Panjang karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Okey. Jadi, sebelum kita nak bina rangka karangan, okay, kita perlu tengok soalan ini dan kena faham betul-betul apakah kehendak soalan. Kita tak boleh terus jawab. Okey. Pertama sekali, kata kunci dia di mana? Okey. Kenangan manis ataupun pengalaman manis. Okey, kenangan manis yang kita tidak dapat dilupakan, yang kita pernah alami. Okey, jadi bila kita cerita pasal pengalaman manis ni, biasanya pengalaman ni pengalaman manis ni yang membuat kita rasa gembira lah. Contoh, kalau biasa cikgu pernah tengok karangan yang pelajar lain biasa buat, okay, kalau pengalaman manis ni, mereka akan tulis mereka percutian, mungkin bercuti bersama keluarga. Yang kedua, mungkin mereka ni menerima hadiah semasa hari jadi ataupun hadiah apabila mereka ni lulus dalam ujian. Tapi yang ketiga, mungkin semasa mereka ni menang sesuatu pertandingan ataupun sesuatu pertandingan dalam sukan. Okay, contoh dia. Okay. Ada juga yang pernah buat pengalaman manis tu apabila dia mendapat adik baru. Maksudnya selama ni dia anak tunggal, tiba-tiba dapat adik baru. So dia rasa itu adalah pengalaman dia yang paling manis. Okay. Jadi itulah salah satu contoh lah. Jadi bergantung kepada pelajar, apakah pengalaman manis, sama ada pelajar pernah alami ataupun tak pernah alami. Kalau yang pernah alami, okeylah, pelajar boleh tulis. Tapi kalau yang tak tahu dan tak pernah ada pengalaman manis, kita kena reka sendiri. Okay, so untuk nak senangkan cerita, kita pilih satu pengalaman manis yang senang kita nak bina karangan, yang senang kita nak cari isi, yang ni lah. Okay, jadi kita akan pilih tajuk dia bercuti ataupun melancong. Okay, pengalaman manis yang saya tak boleh lupakan, saya pergi melancong. Okay, jadi pertama sekali untuk pendahuluan. Okay, sebelum tu kita nak buat rangka tau. Hari ni kita cuma nak fokus pada rangka je. Kita tahu benda lain. Okey, ini adalah contoh rangka karangan yang kita nak buat. Okey, ingat rangka karangan akan ada 3 bahagian, iaitu pendahuluan, isi dan juga penutup. Kepala dia, badan dia, kaki dia. Okey, so kita tengok dulu pendahuluan. Okey. Pengalaman manis yang tak dapat dilupakan adalah bercuti ke Pulau Pangkor bersama keluarga. Contohlah, katalah cikgu ni pelajar, so cikgu nak buat karangan. Okey, bercuti ke Pulau Pangkor bersama keluarga. Bila pergi bercutinya? Pada cuti sekolah yang lalu. Okey, jadi kita dah menjawab soalan. Okey, dia tanya apakah pengalaman manis kita? Okey, bercuti ke Pulau Pangkor bersama siapa? Bersama keluarga. Bila pergi? Pada cuti sekolah yang lalu. Okey, kalau nak tambahlah pergi bercuti itu berapa hari, 2 hari 3 malam ke, bergantung. Itu kita boleh tulis pada bahagian huraian. Okay, untuk rangka ni kita cuma isi dalam bentuk point je, ringkas saja, ringkas sebagai panduan. Okay, jadi pendahuluan, bercuti ke Pulau Pangkor bersama keluarga pada cuti sekolah yang lalu, itu pun sudah cukup. Perenggan ni untuk pendahuluan, satu perenggan untuk pendahuluan, ringkas saja, dapat dalam 3 baris pun sudah okey. So masuk ke isi yang pertama. Ingat
satu isi, satu perenggan. So maksudnya ada 3 isi akan ada 3 perenggan. Jangan kamu gabungkan semua isi ini dalam satu perenggan. Itu salah tu. Okey. Isi yang pertama, okay, kita akan ceritalah sedikit perjalanan apa yang berlaku sebelum kita pergi sampai ke Pangkor tu kan. Okay, jadi isi yang pertama yang kita boleh kongsikan, okay, kami menaiki feri ke Pulau Pangkor. Okay, naik feri ke Pulau Pangkor. Nanti kita hurai naik feri tu pukul berapa, bila tu kemudian. Okay, kami menaiki feri ke Pulau Pangkor. Lepas tu sampai ke sana menginap di Hotel Sentosa. Lepas tu pada waktu malam pula ayah membawa kami makan di restoran terkenal di Pulau Pangkor. Okay, cuba perhatikan semua poin ini, isi dia ringkas saja. Bukan cikgu hurai terlampau panjang, simple. Ini tanda ini tepat yang kita nak isi, yang kita nak tambah apakah ayat yang sesuai yang kita boleh tambah untuk pastikan semua ayat ini bergabung menjadi ayat yang lengkap lah. Jadi apa ini dalam bentuk poin saja. Jadi isi yang pertama, cikgu ulang balik ya. Isi yang pertama kita cerita perjalanan dia. Maksudnya naik feri pergi Pulau Pangkor, dah sampai Pulau Pangkor tu kita menginap di Hotel Sentosa. Okey, lepas tu pada waktu malam pula ayah bawa kami pergi makan di restoran terkenal di Pulau Pangkor. Makan apa? Iaitu kemudian. Okey, jadi itu isi yang pertama. Isi yang kedua pula. Okey, kita nak akan ceritakan tentang aktiviti yang kita lakukan di Pulau Pangkor pada keesokan harinya. Hari ini sampai dah habis. Esok pula apa yang berlaku? Okey. Kemudian, kami berkelah di tepi pantai. Saya dan adik membina istana pasir dan kami bermandi manda sambil bermain bola. Okey, itu 3 aktiviti. Berkelah tepi pantai, membina istana pasir dan mandi manda sambil bermain bola. Itu 3 isi, 3 aktiviti. Jadi nanti bila kita nak tukar ni menjadi karangan yang lengkap, kita akan gabungkan semua ini menjadi satu ayat yang lengkap. Nanti kita akan gunalah kata hubun ke kata bantu yang sesuai untuk menjadikan semua ini menjadi ayat yang cantik. Okay. So itu isi yang kedua, aktiviti yang kita lakukan pada keesokan harinya. Okey, selepas itu kita boleh tambah lagi isi yang ketiga. Okey, yang ketiga, kami melakukan aktiviti selam snorkel. Okey, kami dapat melihat kehidupan laut dengan jelas. Okey, ringkas saja dia punya isi. Okey. Kalau nanti kita bolehlah tambah, okey, contoh hidupan laut tu apa dia. Itu nanti kemudian kita akan buat nanti. Okey, jadi itu isi yang ketiga. Akhir sekali penutup. Okey, penutup kita boleh tulis, mengemas barang untuk berangkat bulan pada keesokan pagi. Pengalaman ini sangat indah bagi saya. Okey, itu bahagian penutup. Dah bercuti, kita akan balik ke rumah. Jadi inilah bahagian dia, kita akan mengemas dan bersedia untuk berangkat. Lepas tu kita akan ceritalah, ini pengalaman yang sangat indah sebab saya dapat bercuti bersama keluarga. Jadi inilah secara ringkas rangka karangan untuk tajuk ini. Untuk soalan inilah soalan dia, kenangan manis yang tidak dapat dilupakan. Jadi inilah salah satu rangka yang pelajar boleh buat. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Semua ringkas. Semua cikgu bagi dalam bentuk poin je. Poin, tak ada apa-apa huraian pun. Okey, simple aja. Okey, inilah fungsi rangka. Rangka ni fungsi dia sebagai panduan. Macam kita ibaratkan macam GPS. GPS dia akan bagi kita panduan. Okey, apa yang kita kena buat supaya kita ni tak tersesat, tak salah arah tujuan. Nanti orang cerita pasal pengalaman, tiba-tiba kita tercerita pula, tertulis pengalaman pahitnya pula. Yang tu tak kena lah. Jadi inilah panduan kita ni. Nanti hari Khamis nanti kita akan tukar semua ini menjadi karangan yang lengkap. So untuk hari ini, untuk aktiviti pelajar hari ini, cikgu nak pelajar salin balik ini, salin ini semua ni dalam buku tulis penulisan ataupun karangan. Kalau tak ada buku karangan, tulislah dalam mana-mana buku bahasa Melayu. Kalau tak ada juga,
atas kertas. Nanti kamu tampal je. Okey, jadi kamu tulis tajuk dia ni lah. Tajuk dia ni, soalan ni. Okey, setiap orang ni sampai sini, salin. Lepas tu tulislah dia punya rangka, pendahuluan, isi dan juga penutup. Tulis dalam buku karangan. Okey, jadi pada hari hari Khamis nanti kita akan bincangkan semua ini. Kita akan tukar semua poin ini menjadi satu karangan yang lengkap yang mempunyai 5 perenggan. Kenapa 5 perenggan? Okey, tengok di sini. Pendahuluan 1 perenggan. Isi ini, isi 1 perenggan. Isi 2 1 perenggan. Isi 3 1 perenggan dan penutupnya 1 perenggan. So kita akan ada 5 perenggan. Boleh ya? Okey, jadi mungkin pelajar dengar mungkin agak susah nak faham, tapi tak apa jika faham. Jadi tugasan hanya tulis rangka ini, rangka karangan ini ke dalam buku tulis. Hari Khamis kita akan tukar semua rangka ini menjadi satu karangan yang lengkap. Dan kita kena pastikan karangan kita itu 80 hingga 120 patah perkataan. Hati-hati, jangan kurang, jangan lebih. Okey. Okey, jadi cikgu rasa untuk minggu ini, hari ini sampai di sini saja. Kita akan sambung balik pada hari Khamis nanti. Okey, tugasan ini dah selesai kamu tulis dalam buku. Okey, kamu tak perlu buat apa-apa, tak perlu kata nak ambil gambar, nak screenshot, nak hantar ke cikgu punya dekat Google Drive tu, tak payah. Sebab bila kamu tulis siap, okey, simpan dulu buku tu. Hari Khamis baru kamu akan bina karangan dan yang tu baru kamu perlu hantar. Okey, boleh ya? Okey, jadi untuk hari ini cikgu rasa sampai di situ saja kita punya rangka karangan. Kita akan jumpa lagi, sambung kita punya kelas pada hari Khamis nanti. Ya, okey, jadi sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih kerana setia memberi kena setia menonton dan mendengar video ini. Jadi, Assalamualaikum.